Saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini peruntukan lebih RM1 bilion naik taraf sistem saluran paip air seluruh Sarawak. Perinciannya kita langsung saja bersama Bu Mawin di Kuching. Silakan Bu Ma. Baik Zahira, terima kasih. Kerajaan Sarawak memperuntukkan lebih RM1 bilion untuk pelaksanaan program menaik taraf dan mengganti saluran paip air lama secara berfasa di seluruh negeri bermula tahun depan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi berkata, ini bagi mengatasi masalah air tidak terhasil NRW yang menyebabkan tekanan air rendah atau terputus bekalan sehingga menyebabkan gangguan bekalan air. Paip lama ini tidak dapat kebiasaannya menyebabkan kebocoran ataupun pipe leakages. Sebab pipe lama ini tidak dapat menahan water pressure yang berlaku dari semasa ke semasa menyebabkan kebocoran di sana sini, dan ini menyebabkan tekanan air bertambah rumit. Katanya NRW adalah kehilangan air semasa pengagihan kepada pengguna yang berpunca daripada kebocoran paip, kecurian air dan meter air tidak berfungsi. Sehingga suku ketiga 2023, purata NRW untuk seluruh Sarawak adalah tinggi iaitu 43%. Kira-kira 2,700 km saluran paip lama masih digunakan untuk sistem pengagihan bekalan air di Sarawak. Ia antara punca utama menyebabkan kadar NRW yang tinggi disebabkan saluran paip lama yang mudah pecah. Datuk Seri Julaihi menjelaskan perkara itu dalam sidang media di Dun Sarawak hari ini. Kajian penilaian sekolah rendah modul Sarawak dijangka siap dalam tempoh 2 tahun lagi. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagawiin berkata, kajian itu melibatkan pelbagai pihak dalam komuniti akademik di negeri ini. Dedahnya berdasarkan kajian awal, ujian penilaian itu kelak hanya memfokus kepada subjek trust termasuk matematik, bahasa Inggeris dan sains. Of course, because the Federal Minister also agreed to help us. Jadi tentu sekali saya percaya JPNS pun akan akur lah. Datuk Seri Roland menjelaskan perkara tersebut pada sidang media di Dun Sarawak hari ini. Jelasnya adalah satu kerugian jika tiada penilaian bagi menguji tahap pencapaian murid selepas 6 tahun bersekolah. Langkah kerajaan Sarawak itu diambil selepas Kementerian Pendidikan memasukkan ujian penilaian sekolah rendah UPSR pada 2021. Pembangunan kesihatan di kawasan luar bandar terus menjadi agenda utama kerajaan dalam menambah baik fasiliti kesihatan sedia ada atau membina semula fasiliti kesihatan baru bagi memberi perkhidmatan kesihatan terbaik kepada rakyat. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukan Isman Awang Sauni berkata di Sarawak beberapa klinik kesihatan akan dinaik taraf termasuk di Mukah, Sungai Asap, Limbang dan Longsan Baram. Keperluan fasiliti kesihatan yang baik bagi kawasan luar bandar dan pedalaman Sarawak amat penting mengambil kira jarak dan kos penduduk untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan di bandar. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan mesyuarat agung tritahunan kali kelima Persatuan Melanau Miri di Miri. Sementara itu, Datuk Lukan Isman mahu Persatuan Melanau Miri berusaha meningkatkan pencapaian dan pembangunan masyarakat Melanau dari pelbagai aspek seperti pendidikan, pekerjaan dan ekonomi. Penstrukturan semula ekonomi negara ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi di rantau Asia Tenggara kini sedang giat dilaksanakan termasuk Sarawak yang turut mendukung ekonomi madani. Baik ikuti laporan yang disediakan wartawan Firdaus Arsi Idris. Memperkasakan ekonomi rakyat pastinya menjadi salah satu penanda aras bagi mencapai objektif untuk mengangkat semula darjat dan martabat negara. Menerusi kerajaan perpaduan yang genap setahun ini, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan yang meliputi semua peringkat masyarakat yang turut selari dengan matlamat Sarawak Maju Makmur sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Di peringkat Sarawak, intipati kerajaan madani yang dipacu oleh pejabat awam berintegriti kini bukan hanya visi tetapi terpahat dalam bentuk undang-undang Ombudsman yang baru diluluskan pada persidangan Dewan Undangan Negeri ke-19 Isnin lalu. Saya dapati bahawa wujudnya ordinan Ombudsman ini akan memastikan lagi agenda Malaysia Madani itu terus mara ke hadapan, di mana ia akan memastikan tata kelola yang baik akan terus dipertingkatkan, ketulusan dalam pentadbiran,
value for money, wang kerajaan dibelanja secara berhemah. Dasar penggunaan tenaga keutamaan dan ekonomi hijau juga bukan asing bagi Sarawak yang telah memulakan langkah sejak 2018. Polisi ekonomi hijau telah menjadi pencetus kepada beberapa sub-industri tenaga mampan. Dipacu lebih 60% tenaga dari sumber boleh diperbaharui menerusi beberapa hidroelektrik. Sarawak juga kini giat mewujudkan pasaran baru dalam sektor tenaga yang tidak diculas ini. Ia telah menarik minat pemain industri dari negara luar seperti Korea Selatan, China dan Jepun untuk mula melihat sumber tenaga alternatif. Ini termasuk usaha Sarawak mengkomersialkan bahan api penerbangan mampan berasaskan alga. Dalam perkembangan ekonomi digital, ia terus menjadi magnet kepada pakar atau teknologi tempatan untuk kembali ke negara ini, termasuk Sarawak yang sebelum ini melihat peluang pekerjaan hanya wujud di negara seperti Taiwan, China dan Singapura. So I'm very positive about this. The landscape. I encourage more youngsters to be coming up. Innovating your idea, bring up, creating the technology that not only used locally, but how actually we can connect it to the global prospect to use it somewhere, export the technology rather than we are keep importing the technology, and we have a serious brand drain. Bagi belia Sarawak, komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memperkotakkan beberapa kandungan dalam Perjanjian Malaysia 1963 dilihat isyarat positif. Seorang belia, kami berbanggalah sebagai jadi salah seorang anak Sarawak sebab kita tengok apa yang kerajaan perpaduan network kerajaan Malaysia Madani, kita tengok which is MA63 yang banyak telah dilaksana apabila kerajaan Madani itu telah memegang tampuk pimpinan pada hari itu. Buat masa sekarang tu kami rasa bersyukur sebab kami diberi menjadi seorang rakyat Sarawak yang di mana pemimpinnya terdiri daripada kerajaan perpaduan GBS sendiri yang sangat membantu daripada golongan kami orang sendirilah, golongan belia. Laporan Firdaus Asyik Idris, RTM. Institut Latihan Perindustrian ILP Miri memerlukan kerjasama daripada semua pihak dalam usaha melahirkan bakat muda yang berinovasi dan mempunyai kepakaran dalam bidang teknologi. Pengarah ILP Miri, teknologis Mustal Mahmud berkata, kerjasama itu dituntut khususnya daripada pihak industri serta alumni ILP. Katanya melalui kolaborasi pelbagai pihak, institusi latihan kemahiran seperti ILP akan dapat melihat jurang atau cabaran dalam industri dan teknologi pada masa akan datang. Kerjasama juga akan menggerakkan ILP dalam melaksanakan pembaharuan dan peningkatan kualiti latihan. Beliau berkata demikian pada majlis penghargaan Rakan Kerjasama Industri dan Interim Alumni Networking di Miri. Majlis tersebut merupakan salah satu inisiatif yang dilaksanakan dalam Pelan Strategik Jabatan Tenaga Manusia ILP Miri untuk meningkatkan daya saing tenaga mahir dalam pekerjaan. Seramai 100 orang alumni ILP Miri turut diraikan pada majlis berkenaan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma.